Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Prestasi Puncak. Siri video mengenai bagaimana kita boleh menambah baik kesihatan, kecergasan dan kewangan pada sebarang usia. Dalam video kali ini saya mengupas tentang mengapa menggunakan takaful atau insurans sebagai dana pendidikan untuk anak-anak berpotensi memberikan pulangan lebih rendah berbanding simpanan biasa seperti TH atau SSPN. Baru-baru ini saya dah terbaca di Facebook isu berkaitan sama ada produk takaful atau insurans sesuai digunakan untuk menabung dana pendidikan anak-anak kita. Saya sendiri ada pengalaman untuk membandingkan kerana daripada 3 anak saya, 2 anak saya gunakan simpanan di tabung haji dan juga mengambil takaful insan untuk menampung bayaran jika saya mengalami kematian dan kehilangan upaya. Tetapi untuk anak ketiga, iaitu anak bongsu, saya gunakan takaful education daripada salah satu syarikat takaful besar, satu jenama antarabangsa yang saya tak namakan, dengan pay your benefit rider di mana bayaran akan diteruskan walaupun apabila berlaku kematian atau kehilangan upaya kepada saya. Malangnya plan takaful ini saya hentikan selepas 8 tahun kerana dana yang dikumpulkan agak ketinggalan berbanding sasaran yang saya tetapkan. Tiada mis-selling oleh ejen. Saya tahu dan faham sepenuhnya produk yang saya ambil dengan tanggapan dan jangkaan bahawa prestasi dana yang dilaburkan oleh produk ini lebih baik daripada yang saya jangkakan dan boleh mengatasi kesan yuran. Tapi ternyata saya tersilap. Pada tahun 2021 saya telah surrender dana ini dan mendapat surrender value dan masukkan wang tersebut ke dalam tabung haji. Jadi ada beberapa sebab mengapa menabung menerusi syarikat takaful mungkin sukar mengatasi prestasi program simpanan biasa seperti TH atau SSPN dan juga berpotensi menimbulkan masalah dalam keadaan tertentu. Pertama sekali dan paling utama ialah yuran. Dalam sesuatu produk insurans dan takaful, kita tahu apabila kita beli melalui ejen, kita perlu membayar yuran untuk menyertai program tersebut. Dan dalam kes produk yang saya ambil tu, yuran disusun dikenakan untuk tempoh 6 tahun pertama. Saya tak tahu yang terkini bagaimana susunan struktur yurannya. Jadi jumlahnya lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan semakin berkurangan setiap tahun. Contohnya, bagi produk yang saya ambil tu, yurannya 60% pada tahun pertama, 50% pada tahun kedua, 30% pada tahun ketiga dan keempat, 15% pada tahun kelima dan 10% pada tahun keenam. Manakala yuran pengurusan dana pula ialah antara 1% hingga 1.5% bergantung pada dana yang dipilih. Jadi yurannya agak tinggi dan menyebabkan dari mula lagi program ini sudah ketinggalan berbanding program simpanan biasa. Bayangkan jika hanya peratus tertentu daripada apa yang anda carum digunakan sebagai simpanan dan bakinya dibayar yuran. Kesannya ialah jumlah wang yang digunakan untuk memberikan anda pulangan terkompaun lebih rendah pada peringkat awal. Dan inilah orang putih kata fatal flaw atau kelemahan ketara yang menyebabkan sukar bagi sebuah education savings fund takaful untuk mengatasi kembali program simpanan biasa. Jadi dana pendidikan seperti ini memerlukan outperformance yang hebat setiap tahun untuk untuk kembali menyaingi simpanan biasa dalam instrumen seperti tabung haji atau SSPN. Faktor risiko kedua ialah prestasi pelaburan dana simpanan itu sendiri. Inilah sebab utama yang kenapa saya menarik wang saya keluar. Saya dah tahu tentang yuran dan kesannya terhadap dana, tetapi semasa mendapatkan plan ni, saya tersalah anggap bahawa prestasi dana pelaburan ni boleh outperform. Tanggapan saya memang salah kerana prestasi dana tersebut lemah. Jadi ada 2 kesan negatif terhadap savings pendidikan anak saya, iaitu kesan daripada yuran takaful di peringkat awal dan kesan daripada prestasi dana yang kurang baik. Jadi untuk menyaingi kembali simpanan biasa akibat kesan yuran, dana pendidikan ni
perlu mengatasi prestasi simpanan biasa secara konsisten selama bertahun-tahun. Jadi setiap tahun kena outperform lah. Jadi kita perlu ingat bahawa kadang-kadang dana yang kita laburkan ni juga boleh mengalami dalam education saving atau education fund ni mungkin mengalami kerugian jika pasaran pelaburan jatuh. Dan malah perkara ini juga kerap berlaku di Malaysia, terutamanya bagi pasaran Malaysia. Jadi secara average-nya apabila mengambil kira kejatuhan dan kenaikan pasaran, mungkin pulangannya biasa-biasa sahaja. Sedangkan apa yang kita perlukan ialah prestasi yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan ialah jika kita perlukan wang dan menghentikan program dalam tempoh beberapa tahun pertama contohnya, jumlah yang kita terima mungkin lebih rendah daripada apa yang kita simpan. Ini satu negatif besar bagi program seperti ini kerana kita kadang-kadang tak tahu apa yang akan berlaku dalam hidup ni. Mungkin kita perlukan wang untuk anak kita dalam keadaan tertentu pada masa tertentu. Jadi program simpanan biasa, dalam program simpanan biasa kita boleh keluarkan wang tersebut dan tak ada denda yang dikenakan. Kita akan terima pulangan yang diterima setakat tempoh yang kita setakat masa yang kita keluarkan wang tersebut. Dan jika dalam masa beberapa bulan kita dah dapat balik wang tu kembali dan nak sambung balik simpanan, kita boleh lakukannya tanpa sebarang kesan. Cuma yang kita rugi ialah untuk beberapa bulan di mana wang tersebut dikeluarkan, maka kita tidak menerima pulangan atau agihan daripada program simpanan tersebut. Jadi kos untuk menamatkan program seperti takaful education savings atau takaful pendidikan ni agak mahal pada tahun-tahun awal dan jika kita nak sambung balik atau kita nak start balik yang baru pada tempoh kemudian, kosnya sangat tinggi kerana terpaksa sekali lagi membayar yuran. Jadi inilah 3 faktor risiko jika kita menabung dana pendidikan anak kita menerusi program takaful atau insurans. Jadi kita dah tahu sekarang tentang kelemahan menggunakan takaful sebagai dana pendidikan. Kita lihat pula apakah masalah yang mungkin timbul daripada program simpanan biasa. Jadi apakah isu utama program simpanan biasa? Persoalannya ialah apa yang akan berlaku jika kita meninggal dunia atau mengalami kehilangan upaya. Jadi simpanan tersebut mungkin terhenti begitu saja. Dalam education takaful tadi, kita boleh mengambil rider tambahan untuk melindungi nyawa dan kehilangan upaya atas diri kita. Jadi apabila kita menabung dengan TH contohnya, anda patut mengambil takaful hayat atau insan yang membawa bayar jumlah tertentu secara bulanan ataupun secara lamsam untuk dimasukkan ke dalam dana pendidikan anak jika ada apa-apa berlaku pada anda. Tapi jika anda rasa semua ini complicated, cara lebih mudah ialah menabung di SSPN dan mendapatkan akaun SSPNI yang turut memberikan perlindungan sekiranya apa-apa terjadi kepada anda. Jadi kesimpulannya, menggunakan produk takaful atau insurans sebagai dana pendidikan membabitkan yuran dan terdapat risiko dana pendidikan tersebut atau takaful pendidikan tersebut tidak dapat menjana outperformance yang secukupnya untuk mengatasi kesan daripada yuran awal yang kita bayar. Seperti yang ditekankan oleh ramai pakar kewangan sebelum ini, gunakan produk takaful sebahagian besarnya sebagai perlindungan sahaja. Untuk simpanan, boleh simpan terus di institusi yang menawarkan instrumen simpanan, manakala untuk pelaburan boleh dapatkan unit amanah atau melabur terus di pasaran saham bergantung kepada risiko yang sanggup anda tanggung. Anda mungkin bertanya, bagaimana pula jika kita gunakan ASB? Saya tak gunakan ASB, tapi jika anda gunakan seperti yang saya katakan tadi, ambil takaful hayat dan insan untuk cover dana pendidikan tersebut jika sesuatu berlaku pada anda. Jadi saya harap anda telah mendapat manfaat daripada maklumat dan pengalaman saya ni. Terima kasih. Sila like dan subscribe jika video ini berguna kepada anda. Jika ada apa-apa yang anda nak tanya tentang simpanan anak-anak, sila komen di ruangan komen. Jika ada apa-apa yang tak setuju atau mungkin ada kesilapan, sila tulis dalam ruangan komen juga. Jika saya tak dapat jawab, maka kemungkinan besar saya yang salah. Terima kasih kerana menonton channel ini.